Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang to my channel. Channel yang akan membicarakan soal kehidupan melalui segmen sketsa kehidupan, seni budaya, fikrah muslim, ehwal semasa, short film dan telemovie. Melalui channel ini, diyakini kawan-kawan dapat menimba ilmu dan pengetahuan mengenai kehidupan. Ingat, dalam kehidupan ini kita akan melalui pengalaman atau peristiwa hitam dan putih kehidupan. Untuk kali ini, saya akan terus membicarakan soal kehidupan kita manusia. Adakah kehidupan kita di dunia ini adalah segala-galanya, bagaikan dunia ana yang punya? Tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Tapi sebelum itu, kita ikuti dulu opening video. Jom kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana kawan-kawan masih lagi bersama-sama saya di sini. Pada kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi singgah di sini. Saya harap kawan-kawan akan terus mengikutinya hingga akhir. Saya mohon kawan-kawan untuk subscribe, like dan komen. Bagi kawan-kawan yang telah subscribe channel ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih. Dan saya mohon kawan-kawan terus mengikuti channel ini melalui video yang telah diupload. Sehingga kini sudah 188 video yang telah diupload. Sekiranya kawan-kawan ingin melihat video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh type nama saya Azaman Sulaiman di wall YouTube. InsyaAllah akan muncul video-video yang telah saya upload. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan mana-mana video dari channel saya yang boleh diikuti. Kawan-kawan juga boleh klik atas nama saya di mana-mana video saya, dan pihak YouTube akan membawa kawan-kawan terus ke page YouTube saya. Kawan-kawan boleh tengok ke semua video yang telah saya upload. Tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti video ini. Jom kita. Adakah kehadiran kita di dunia ini adalah satu permulaan dan perakhiran hidup kita? Sudah tidak ada apa lagi selepas kematian. Adakah hidup kita di dunia ini kita jalani dengan masa yang cukup lama? Bagi saya, tak lama. Rata-rata usia manusia masa kini sekitar 70 dan 80 tahun sahaja. Adakah apa yang kita lakukan di dunia ini kita tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti? Jika tidak dipertanggungjawabkan nanti, maka kita bebas melakukan apa saja. Mungkin juga setelah kita berada di dunia, kita lupanya dunia ini hanya tempat sementara bagi mencari bekal untuk alam yang kekal abadi. Kita dibuai oleh kenikmatan dunia yang menipu kita. Kita sanggup lakukan apa saja asalkan kita dapat mengumpul kekayaan dalam usaha mengecapi kenikmatan dunia yang sementara.
dalam usaha mengumpul kekayaan dan kesenangan dunia ini, ada antara kita sanggup lakukan apa saja. Kita sanggup menipu dan mempermainkan, malah menikam belakang bukan saja orang, hatta keluarga dan sahabat kita sendiri pun kita tega melakukannya. Kenapa jadi macam ni? Adakah kekayaan dan kesenangan yang kita kumpul ini akan kita bawa ke kubur nanti? Lihatlah apa yang kita bawa oleh mereka yang telah meninggal dunia. Hanya kafan dan kain putih saja yang harganya tak seberapa. Harta kekayaan yang kita tinggalkan akan digunakan oleh ahli keluarga yang kita tinggal. Ada kalanya harta kekayaan yang kita tinggalkan akan menjadi punca perbalahan di kalangan ahli keluarga. Malahan, harta kekayaan yang dibina, dicari cara yang betul juga akan membebankan kita di alam baru kita nanti, sekiranya kita gagal menguruskannya dengan baik. Justru itu, berpada-padalah dalam usaha kita mencari harta dan kekayaan dunia. Carilah dengan cara yang betul, agar kita mendapat rahmat dan keredaan Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ingat, apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berhati-hatilah dengan tindak tanduk kita. Jadi jom kita selongkar alam kehidupan manusia. Adakah dunia ini satu pengakhiran hidup kita dan kita boleh melakukan apa saja? Jom kita tengok bagaimanakah kehidupan manusia bermula dan berakhir. Jom kita. Hakikatnya, kehidupan kita di dunia adalah fasa ketiga dalam seluruh kehidupan kita. Kita bermula dengan alam roh, kemudian berpindah ke alam rahim, dan barulah ke alam dunia yang kita huni hari ini. Kemudiannya, kita akan pergi ke alam barzakh dan yang terakhir ke alam akhirat. Ini bermakna kehidupan di alam dunia bukanlah segala-galanya. Kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan nanti. Jadi, kita suluh tengok kehidupan kita di alam roh sebelum manusia dijadikan jasad. Manusia akan berada di alam roh. Kita tidak mengetahui akan hakikat bilakah roh itu dijadikan. Ulama berpendapat bahawa kewujudan roh adalah semenjak azali, sama seperti kejadian malaikat dan jin. Jom kita ikuti perjalanan kita di alam roh. Suatu ketika dulu, Nabi Adam telah diiringi oleh para malaikat ke lembah bersebelahan dengan Bukit Rahmah, sebuah lembah yang sangat besar. Di sana, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, telah dikeluarkan dari tulang belakang Nabi Adam akan seluruh roh anak cucunya, bermula dari awal dunia hingga ke akhirnya nanti. Roh-roh itu telah disusun demikian rupa, namun lembah tersebut masih penuh sesak sehingga menakjubkan para malaikat. Kerana sekiranya roh-roh itu diberikan jasad, sudah tentu akan sempitlah permukaan bumi ini. Roh-roh tersebut dikeluarkan bagi mengikat tali perjanjian dengan Allah dan dimasukkan semula ke tulang belakang Nabi Adam dan akan dilahirkan bila tiba saatnya kelak.
Isi perjanjian di antara roh dengan Allah itu berbunyi berikut, seperti berikut. Mengakui dan naik saksi akan ketuhanan Allah dan keesaannya, yakni taat kepadanya dan mengingat segala titah perintahnya serta menjauhi segala macam larangannya. Perjanjian di atas dapat kita buktikan melalui firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 172 hingga 174. Apabila roh dah ditiupkan di dalam jasad, akan berlaku beberapa perubahan. Ada yang dapat kita perhatikan, sesungguhnya apa yang terjadi pada janin di dalam rahim setelah ditiupkan roh dapat diketahui dengan menelaah perubahan fungsional, perubahan spesifikasi, gerak, respon terhadap berbagai pengaruh dan emosi. Demikianlah hal yang berkaitan dengan alam roh. Semoga Allah Ta'ala selalu peringatkan dan menyadarkan kita serta dipermudahkan olehnya untuk kita menunaikan janji asal kita. Setelah itu, kita akan masuk ke alam rahim. Alam kedua yang pasti dilalui oleh semua umat manusia. Rahim menurut bahasa Arab bererti kasih sayang. Ia dinamakan alam rahim kerana benih atau calon manusia yang berada di dalamnya adalah sangat dikasihi dan disayangi sedemikian rupa, baik oleh ibu, bapa maupun sesiapa sahaja yang mengetahui bahawa ibu itu sedang mengandung, sehinggakan kesihatan dan keperluannya akan dijaga dengan sempurna. Tingkat pertumbuhan kejadian manusia di dalam rahim ibu adalah sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Madah daripada sanad At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya bila mana Allah berkehendak menjadikan seseorang hambanya, ditakdirkan suami melakukan jima' terhadap isterinya, maka mengalirlah air maninya meresap ke segenap urat dan anggota isterinya. Bila telah sampai pada hari ketujuh, terus dihimpunkan oleh Allah bersama dengan air mani wanita itu sendiri. Kemudian mulailah dihadirkan segala urat-urat yang diperlukan bayinya. Selain kejadian Adam sendiri di dalam bentuk dan rupanya yang dikehendakinya, terus disusunnya. Allah mula menjadikan jasad setelah pencantuman air benih di dalam rahim manusia berada di alam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari dengan izin Allah. Tingkat penyusuan manusia diterangkan Allah dalam firman-Nya ayat 12 hingga 14 surah Al-Mu'minun. Allah berfirman di dalam ayat 5 surah Al-Hajj, dijelaskan bahawa gumpalan daging itu akan menjadi dan bahawa peredaran kejadian terjadi dan telah ditetapkan di dalam rahim sampai beberapa masa yang dikehendaki Allah, barulah ia akan
dikeluarkan ke alam dunia ini sebagai bayi. Seterusnya ayat ini berbunyi, menurut sepakat ulama mengatakan bahawa masa pemberian nyawa jiwa pada seseorang calon manusia dalam rahim tidak kecuali dengan setelah 4 bulan. Ada riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahawa nafkuruh itu diberikan setelah 4 bulan 10 hari. Imam Ahmad bin Hanbal juga sependapat dengannya. Melihat dari segi inilah terselit hikmah dan rahsia di mana Islam menetapkan tempoh iddah seorang isteri yang kematian suami adalah 4 bulan 10 hari. Iaitu lebih kurang 130 hari. Apabila masuk bulan ke-5 dengan kenyataan wanita itu tidak hamil, maka dia akan dianggap suci. Ulama menerangkan bahawa apabila seseorang wanita yang sedang dalam keadaan normal tidak mengeluarkan darah kotor haid, maka itulah suatu tanda saat permulaan kehamilannya. Apabila suatu janin itu telah diberi nyawa, maka darah haid itulah makanannya melalui tali pusatnya, sebab mulutnya belum terbuka selama mana ia masih dalam kandungan. Seterusnya janin akan berkembang membesar sehingga masuk bulan ke-5. Pada masa itu ia akan memakan apa yang dimakan dan diminum oleh ibunya melalui tali pusat, serta merasa apa yang dirasakan oleh ibunya. Kita sebagai manusia hendaklah ingat akan jasa kedua orang tua dan berbaktilah kepada mereka. Atas dasar mereka lah kita lahir ke dunia ini. Ibu kita yang telah mengandungkan kita selama 9 bulan 10 hari dengan melalui pelbagai cabaran dan penderitaan, hatta di dalam hadis Nabi sekalipun mendahulukan berbakti kepada kedua ibu bapa, barulah berjuang di jalan Allah. Ibnu Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, pekerjaan apakah yang paling disukai oleh Allah? Baginda menjawab, melakukan sembahyang pada awal waktunya. Saya berkata lagi, kemudian, apa lagi? Jawabnya, berbakti kepada kedua ibu bapa. Lalu saya bertanya lagi. Sabdanya, melakukan perang sabil. Jadi jom kita ikuti alam seterusnya, alam dunia yang kita huni hari ini. Jom kita. Setelah cukup tempoh yang dikehendaki oleh Allah, manusia akan lahir ke dunia sebagaimana yang telah diaturkan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia menjalani kehidupan sebelum berangkat ke alam lain. Di alam dunia, manusia menimba pelbagai ilmu pengetahuan serta melakukan berbagai amalan sebagai bekalan untuk alam akhirat kelak. Hakikat kejadian manusia di dunia ini adalah untuk melaksanakan tugas khalifah Allah di atas muka bumi ini, iaitu membangun dan mengelola dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Kerana tujuan hidup manusia telah ditetapkan, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Manusia diberikan tugas yang berat
ini disebabkan kelebihan dan keistimewaan yang dianugerahkan kepada manusia yang mana tidak dimiliki oleh makhluk lain. Firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 13 yang bermaksud, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Namun begitu, manusia akan berhadapan dengan iblis yang memang berazam menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan umatnya, seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT di surah Al-Hijr ayat 39-40. Iblis berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menjadikan daku sesat. Maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambamu yang bersih, yang dibersihkan dengan keikhlasan." Justru itu, apabila bayi dilahirkan ke dunia, ia akan menangis. Ini kerana tusukan syaitan pada lambung sisinya sebagai tanda perkenalan. Menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tiap-tiap anak Adam itu ditusuk oleh syaitan pada lambung sisinya ketika ia dilahirkan, kecuali Isa bin Maryam. Syaitan hendak menusuk, tapi terkena pada hijabnya sahaja. Kalau kita lihat di sudut ilmiah moden, bayi itu menjerit atau menangis disebabkan dia menempuk udara luar dari alam rahim yang dingin, yang mengandungi zat oksigen, hidrogen, karbon dioksida dan lain-lain. Yang ini berbeza ketika di alam rahim. Di alam dunia, manusia melalui beberapa fasa seperti alam bayi, remaja, dewasa dan tua, serta sehinggalah dia kembali kepada pencipta yang Maha Esa di dunia. Dunia membawa maksud dekat. Ada pula yang mengatakan bahawa dunia boleh diertikan sebagai kehinaan, kebencian, kekotoran dan kerendahan. Berdasarkan kepada pengertian ini, kita dapati hampir setiap lambaran kitab Allah ada yang menyatakan perihal kekejian dunia yang mampu menarik perhatian manusia dari menghampiri akhirat. Bahkan Rasul dan Nabi diutus untuk mengajak umat manusia kembali mengingati kematian, iaitu hari akhirat, bukannya dunia yang hanya bersifat sementara ini. Islam memandang manusia di alam dunia ini sebagai bentuk ujian dan percubaan, kerana apakah manusia dalam hidupnya melakukan perbuatan yang baik, mempergunakan segala sesuatu yang dianugerahkan kepadanya sesuai dengan peraturan-peraturannya, menunaikan hak dan kewajipannya selaras dengan ajaran yang telah ditetapkannya, agar dapat diketahui siapa di antara mereka yang baik amal perbuatannya. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam tindak tanduk kita di dunia ini. Jangan berlagak dunia ini bagaikan anak yang punya. Jom kita ikuti alam seterusnya, alam barzakh,
Alam ini merupakan alam yang agak lama. Cuba kita bayangkan manusia yang wujud sejak ayahanda kita Nabi Adam alaihi salam masih berada di alam ini. Jadi jom kita tengok. Kehidupan seterusnya adalah alam barzakh. Bermula setelah kematian kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan setiap yang hidup pasti akan merasai kematian. Bahkan tidak ada satu pun dari kalangan yang bernyawa akan terlepas daripada kematian. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahawa kematian sebenarnya hanyalah perubahan keadaan yang dialami oleh roh daripada memiliki kuasa penuh ke atas jasad kepada kehilangan kuasa itu. Roh yang sebelumnya dengan berluasa menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan semua anggota jasad yang lain sebagai alat bantunya. Pada saat itu, ia tidak mampu melakukannya lagi. Mayat yang berada di dalam kuburnya dikatakan hidup di alam barzakh, menerima nikmat ataupun merasai sesaan sebagai permulaan kepada kehidupan di akhirat yang abadi. Kamus Lisan Al-Arab oleh Ibnu Mansur mendefinisikan alam barzakh sebagai satu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati hingga dibangkitkan semula nanti. Jom kita tengok pula kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Jom kita. Kehidupan di akhirat akan bermula dengan peniupan sangkakala. Semua yang berada di alam ini akan hancur dan mati, melainkan malaikat Israfil yang bertugas meniupkan sangkakala itu. Ini kerana masih ada lagi peniupan untuk kali kedua. Terdapat jarak di antara peniupan yang pertama dan kedua. Hanya Allah saja yang mengetahui akan kejadian itu. Sebaik saja peniupan sangkakala yang kedua, manusia akan dihidupkan semula sebagaimana firman Allah. Saat peniupan kali kedua, manusia baru sedar bahawa kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara. Bahkan mereka hanya bagaikan beberapa saat petang atau pagi hari. Berikut merupakan firman Allah berkaitan dengannya. Dari sana manusia akan diarak kepada mahsyar, iaitu tempat untuk menghadapi pengadilan Allah SWT. Pengadilan agung akan berlaku di mahkamah Allah. Ketika itu, mulut kita akan ditutup. Maka berkatalah tangan, kaki dan seluruh anggota badan kita yang menjadi saksi segala amal perbuatan kita semasa di dunia. Pada hari pembalasan itu, tidak ada yang dapat mengelak daripada menyembunyikan sesuatu pun, walaupun sekecil zarah sekalipun. Pengadilan Allah itu akan dilakukan ke atas setiap individu yang mukallaf. Sebagaimana firman Allah, setelah berada di padang mahsyar, menerima pengadilan yang seadil-adilnya dan diserahkan hasil amalan mereka masing-masing. Manusia akan bergerak menuju ke syurga atau ke neraka. Beberapa ayat dalam Al-Quran mengkhabarkan bahawa dalam perjalanan ke sana, kita akan melalui titian yang dinamakan sirat. Dikatakan bahawa titian itu sangat nipis dan lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang.
Diriwayatkan daripada sesetengah ahli ilmu bahawa mereka berkata, tiada ada seorang pun yang dapat melepasi sirat melainkan setelah ditanya tentang keimanannya kepada Allah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Jika ia membawa kalimah itu dengan penuh keikhlasan dari segi tutur dan amalannya, maka ia akan dapat menyeberanginya. Kemudian tempat kedua, ia akan ditanya tentang solat. Ketiga ialah puasa Ramadan. Keempat ialah zakat. Kelima ialah haji dan umrah. Keenam ialah mandi dan wuduk. Ketujuh ialah penganiayaan terhadap manusia-manusia. Katanya lagi, Auf bin Abdullah bin Sufyan Al-Aqali berkata, pada hari kiamat manusia akan melintasi sirat melalui amalan mereka. Ada yang melintasinya dengan kecepatan sekelip mata. Ada yang sepantas anak panah yang melepasinya. Ada yang seperti burung yang terbang laju. Ada yang seperti kuda yang pantas. Ada yang berjalan biasa dan ada yang merangkak. Berdasarkan kepada ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahawa dinamakan sirat kerana ia merupakan jabatan yang mesti dilalui di setiap orang yang menuju ke syurga. Di bawah jabatan itu terdapat neraka yang pelbagai tingkatannya. Setiap orang akan melintasinya dengan kecepatan yang sesuai dengan ketakwaan masing-masing. Tetapi bila mana orang kafir melaluinya, mereka akan jatuh ke neraka mengikut kesesuaian kedaharkaan mereka. Maka bertaubatlah kita sebelum terlambat. Hakikatnya dunia ini bukan ana yang punya, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Saya berharap video ini dapat memberi kesedaran dan keinsafan kepada kita. Kita tidak dapat melakukan apa sajanya di dunia ini dan beranggapan dunia ini ana yang punya. Ingatlah, kita ada batas-batas tertentu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan kita berlakon dan menjalani kehidupan ini. Kita boleh menipu orang keliling kita, tapi ingat, Allah Maha mengetahui. Kita boleh mengabui mata orang-orang yang berada di keliling kita. Kita juga boleh mengabui mata rakan-rakan kita di media sosial. Tapi jangan lupa, Allah Maha mengetahui. Saya rasa cukuplah sampai di sini, dan saya amat berharap kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video yang telah diupload sehingga kini sudah 188 video telah dimuat naik di YouTube. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini dan terus mengikutinya. Sokongan dan dokongan kawan-kawan akan dapat membantu channel ini terus berkembang. Oleh itu, bantulah saya dengan mengikutinya, komen, like serta subscribe channel ini. Sekian dulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.